Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Najib dari Soya Cincau. Buat kaki main game tegar di telefon pintar kan, anda mesti kenal dua telefon pintar ni, iaitu Black Shark 5 dan juga ROG Phone 6. Kedua-dua telefon ni kan, dia ada prestasi yang agak serupa dengan harga yang hampir sama. Sebab tu kan, mesti anda dah banyak berfikirkan telefon gaming yang mana satu yang paling berbaloi dan sesuai untuk diri anda. Untuk itu kan, anda tak perlu risau sebab saya boleh bantu anda membuat penilaian itu kerana kedua-dua telefon itu ada dalam tangan saya ni. Jadi, jom kita kaji sama-sama. Sebelum kita pergi pada ujian dan physicality-nya, jom kita semak sikit tentang spesifikasinya. Bermula dengan Black Shark 5 Pro ni. Ia dijual dari harga RM3,699 dan ada RAM 12GB serta storan 256GB. Kuasanya digerakkan oleh chip Snapdragon 8 Gen 1 bersama RAM LPDDR5 berkelajuan 6400MHz dan storan UFS 3.1 yang dipertingkat. Katanya lebih baik daripada storan yang biasa. Skrinnya pula jenis AMOLED berkeluasan 6.67 inci HD penuh dan ada kadar penyegaran dinamik daripada 60Hz, 90Hz, 120Hz sehingga 144Hz. Kecerahan skrin pula boleh mencecah 1300 nits. Bateri telefon ni pula berkapasiti 4650 mAh dan ada pengisian pantas 120W. Ia ada speaker stereo yang menembak ke tepi, tiada lagi jack audio dan ada pengimbas cap jari di sisi. Kamera belakangnya pula ada 3, iaitu kamera utama 108MP, kamera ultra lebar 13MP dan kamera makro 5MP. Kamera hadapannya pula 16MP terletak dalam lubang di atas dahi skrin ni. Seterusnya, kita masuk pula pasal ROG Phone 6 ni. Harganya bermula dari RM3,599. Murah 100 daripada Black Shark 5 Pro. Dan ia ada RAM sama 12GB dan juga storan 256GB. Tapi kan, telefon ni dikuasakan oleh chip lebih baru Snapdragon 8 Plus Gen 1 bersama RAM LPDDR5 dan juga storan UFS 3.1. Skrin AMOLED ni lebih besar, 6.78 inci HD penuh dan tiada takuk dan lubang di atas. Penuh skrinnya. Ia juga ada kadar penyegaran dinamik daripada 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz sehingga 165Hz. Lagi laju sikit. Kecerahannya pula boleh pergi sehingga 1200 nits. Bateri ROG ni pun lagi besar, 6000 mAh dan ia menyokong pengisian pantas 65W dan boleh cas melalui 2 port USB-C. Speakernya pun stereo tapi menembak ke muka dan ia masih ada jack audio 3.5mm dengan pengimbas cap jari di dalam skrin. Kamera belakangnya pula dengan kamera utama 50MP, kamera ultra lebar 13MP dan kamera makro 2MP. Kamera hadapannya 12MP terletak di dalam bingkai di atas skrin ni, bukan dalam skrin. Macam agak sama kan kedua-dua telefon ni? Jadi sekarang saya nak bawakan kepada anda ujian sebenar untuk mengkaji kehebatan juga prestasi ROG Phone 6 serta Black Shark 5 Pro. Sebelum nak bermula ni, saya nak bagi tahu telefon ni adalah ROG Phone 6 Pro yang lebih mahal. Tapi kan, macam tiada perbezaan antara versi Pro dan bukan Pro kecuali pada skrin kedua di belakang. Versi bukan Pro dia tak ada skrin ni. Lain-lain perkara, prestasi dan pengalaman antara kedua-dua Pro dan bukan Pro sama saja. Saya menggunakan perisian penanda aras Geekbench 5 untuk menguji prestasi kedua-dua telefon ini dan dengan mudah ROG Phone 6 menunjukkan ia mendapat markah lebih tinggi daripada Black Shark 5 Pro. Perkara ini memang jelas lah sebab dia menggunakan chip lebih baru 8 Plus Gen 1 yang ada kelajuan lebih tinggi daripada chip 8 Gen 1 biasa. Tetapi kan, dalam dunia sebenar, saya tidak dapat merasakan perbezaan antara kedua-duanya kerana ia boleh memainkan grafik tertinggi dalam Genshin Impact tanpa ada sebarang lengah. Dari segi markah, ROG Phone 6 lah yang memenangi ujian prestasi. Apabila diletakkan bersebelahan kan, skrin ROG Phone 6 ni dapat dilihat lebih cerah dan lebih putih berbanding Black Shark 5 Pro ni yang skrin dia nampak kuning sikit. Dari segi teknikal tadi kan, walaupun Black Shark 5 Pro ni ada nits lebih tinggi, tapi skrin pada ROG Phone 6 ni nampak lebih menarik. Di samping itu kan, ROG Phone 6 ni punya kadar penyegaran pun lebih tinggi, 165Hz. Tapi kedua telefon ni tak boleh pergi serendah 1Hz atau 30Hz. Jadi, kalau pergi rendah tu, dia boleh lebih jimat tenaga. Tapi, Hertz yang rendah ni adalah perkara yang tidak penting untuk telefon gaming. Dari segi saiz skrin, tak rasa berbeza sangat. Sebab ROG Phone 6 ni, dia tiada lubang dan takuk. Jadi skrin anda penuh. Tapi itu membuatkan ia ada bingkai yang tebal menjadikan badan telefon juga lebih besar. Jadi untuk paparan, saya lebih berminat untuk memilih ROG Phone 6 sebab
Dia tiada takuk dan lubang, ada kadar penyegaran lebih tinggi dan skrin dia nampak lebih cerah dan putih. Sebagai peranti gaming, kedua-dua telefon ni memiliki pembesar suara atau speaker yang sangat lantang, sangat kuat dan jelas didengari. Tapi kan, apabila saya cuba, saya dengar bunyi daripada Black Shark 5 Pro ni lebih jelas untuk didengari setiap butir perkataan, terutama sekali bila main game lah. Patutlah DxOMark Audio ni bagi nombor 1 untuk Black Shark 5 Pro punya audio. Tapi kan ada satu masalah besar untuk speaker telefon ni. Disebabkan telefon ni memiliki speaker yang menembak ke tepi, kadang-kadang tangan saya masa tengah main game tertutup speaker ni. Jadi terganggu sikit pengalaman bermain. Kita tengah khusyuk dengar pungpang-pungpang, tiba-tiba bunyi macam perlahan. Rupanya tertutup tangan. Dah hilang feel khusyuk tu. Dalam hal ni kan, speaker ROG Phone 6 ni yang menembak ke depan lebih baik sebab tangan saya tak pernah tertutup masa main game. Apa yang lebih bagus lagi, ia masih ada jack audio 3.5mm. Jadi kalau anda nak pengalaman bunyi yang lebih menarik dan kurang lengah, anda cocok je phone telinga berwayar tu dan pasanglah di telinga. Kalau Black Shark 5 Pro ni, anda kena guna adapter USB-C ke 3.5mm baru boleh cocok phone telinga berwayar. Di bahagian bunyi ni, saya memilih ROG Phone 6 sebagai pemenang kerana ia memberikan pengalaman yang lebih menarik untuk pengguna. Tak dapat disangka lagi kan, ROG Phone 6 ni ada tenaga lebih kerana baterinya lebih besar, 6000 mAh. Tapi kan, untuk Black Shark 5 Pro ni, ia boleh cas lebih cepat. Tak sampai 20 minit boleh cas daripada 0 ke 100% dengan kuasa 120W. ROG Phone 6 ni hanya ada kuasa 65W. Tapi lepas tu kan, saya ada buat ujian. Jangan guna pengecas yang datang dengan telefon ni, tapi gunakan pengecas gun charger 65W. Ugreen. Ini pengecas yang saya gunakan untuk laptop saya. Menariknya kan, kedua-dua telefon ni saya lihat dapat menggunakan kuasa 65W tu sepenuhnya. Sebab kan, ROG Phone 6 ni dia ambil masa sekitar 45 minit untuk penuh daripada 10 ke 100%. Dan Black Shark 5 Pro ambil masa 40 minit. Jadi kedua-duanya menggunakan kuasa 65W daripada gun charger tadi. Bagi saya ini adalah satu perkara yang penting disebabkan banyak peranti menggunakan pengecas USB-C ni sekarang. Lagi senang kalau kita boleh bawa satu pengecas yang boleh cocok sekali 3 dan tak perlulah fikir nak bawa kepala pengecas yang lain. Jadi untuk laptop boleh cas, untuk dua telefon saya boleh cas, untuk earphone saya boleh cas, hanya dengan satu pengecas. Tapi sebagai kesimpulannya, saya pilih ROG Phone 6 sebagai pemenang untuk hayat bateri sebab dia ada bateri lebih besar dan dia ada dua port untuk mengecas. Jadi anda boleh guna port di tengah ni masa main game. Tak kacau lah sangat. Apa yang menjadikan telefon gaming berbeza daripada telefon pintar biasa adalah butang bahu. Bagi Black Shark 5 Pro ni, ia menggunakan butang bahu fizikal, mechanical dan magnetik. Apa maksud magnetik tu? Sebab ia boleh disimpan kalau tak digunakan. Butang bahu fizikal ni juga serupa dengan Poco F4 GT. Tapi, saya beritahu, butang di Black Shark ni lebih baik, lebih sedap ditekan, lebih kemas, lebih padat, lebih padu daripada Poco F4 GT. Kalau tak cukup dua butang ni, masih ada Magic Press di skrin. Ia menjadikan skrin kepada dua butang besar dan anda hanya perlu menekan kuat untuk menjadikan butang itu hidup. Jadi anda rasa macam skrin ni ada lapisan, dia bergegar setiap kali anda tekan. Itulah Magic Press. Di ROG Phone 6 pula, butangnya adalah ultrasonic. Bukannya fizikal. Ia mengesan pergerakan tangan di atas bingkai ni. Dalam hal ni kan, pengalaman menekan butang ultrasonic ni tidak sebaik dan semenarik butang fizikal di Black Shark 5 Pro. Asus juga mengatakan mereka telah mempertingkatkan pengalaman menekan butang ni dengan menghasilkan getaran yang sangat sedap rasa ditekan. Tapi masih bukan butang fizikal, jadi tak sedap juga nak ditekan berbanding butang fizikal. Tapi lagi kan, Asus menjadikan butang ultrasonic ni lagi banyak fungsi dia. Selain daripada menekan, anda juga boleh gunakan dengan menyapu ke tepi, menyapu ke depan atau menyapu ke belakang. Asus juga ada butang yang dipanggil motion control di mana bila anda gerakkan telefon,
ia macam mengaktifkan arahan tertentu seperti menekan butang. Pendek katalah kan, ROG Phone 6 ni ada terlalu banyak butang untuk digunakan. Tetapi kan, selepas saya banyak bermain game, saya memilih Blade Shark 5 Pro sebagai pemenang butang bahu. Sebab ia memberikan pengalaman yang lebih baik dengan butang bahu fizikal ni. Di samping tu, sebenarnya saya pun tak perlukan butang banyak-banyak sangat masa main game. 2 butang ni mencukupi dan kalau perlu tambah lagi 2. Satu lagi kelebihan telefon gaming adalah banyaknya aksesori yang boleh digunakan bersama telefon pintar. Antaranya macam kipas penyejuk dan juga pad kawalan fizikal di tepi. Kipas penyejuknya, dia ada teknologi macam peti ais. Boleh menghasilkan angin sejuk dingin beku yang dinamakan teknologi kesan Peltier. Harganya pun tak sampai RM200 dan ia jenis universal, jadi boleh dipasang pada mana-mana telefon pintar. Berbeza dengan ROG Phone 6, Asus mengumumkan terus aksesori akan tiba bersama telefon pintar. Jadi bila anda beli telefon ROG, anda boleh beli sekali aksesori tersebut. Malah, aksesori itu direka khusus untuk ROG Phone sahaja. Kipas penyejuk Aero Cooler ROG Phone yang terbaru ni, harga dia lebih RM300 dan ia juga ada teknologi penyejuk Peltier. Ada pun di tangan saya kipas penyejuk ni. Ia juga boleh dikuasakan terus daripada telefon. Tak perlu kuasa berasingan. Malah, kipas penyejuk ni bagi 4 butang fizikal tambahan di belakang. Sebab tu dia mahal sangat. Selain pada kipas penyejuk, ia juga ada butang fizikal. Secara peribadi kan, butang fizikal ni memang rasa lagi sedap ditekan masa main game berbanding butang di Blade Shark 5 Pro. Tapi kalau lagi menariknya kan, anda boleh dapatkan kipas penyejuk ni secara percuma masa promosi jualan ROG Phone 6. Untuk aksesori gaming, jadi saya pilih ROG Phone 6 sebagai pemenang sebab ia ada aksesori yang direka khusus, lebih banyak penggunaan dan lagi banyak pilihan aksesori. Untuk menyimpulkan keseluruhan perbandingan ni kan, kita nampak ROG Phone 6 ni adalah pemenang sebab dia memenangi hampir semua ujian kecuali pada butang bahu. Pasal butang bahu, memang Blade Shark 5 Pro lah menang. Tapi ROG Phone 6 boleh mengatasi masalah ini dengan memasang kipas penyejuk yang ada 4 butang fizikal tambahan. Di samping tu, harga ROG Phone 6 ni pun lagi murah sikit daripada Blade Shark 5 Pro dan dia ada chip lebih baru dan juga aksesori yang lebih banyak. Tetapi kan, secara peribadi, apabila diberi pilihan antara ROG Phone 6 dan juga Blade Shark 5 Pro, saya memilih Blade Shark 5 Pro. Sebab apa kan? Sebab badan dia lebih kecil sedikit, ia juga lebih ringan dan paling penting ada butang bahu fizikal yang saya perlukan. Tak perlu butang banyak-banyak. Kalau tambah kipas penyejuk di ROG Phone 6 ni, badannya bertambahlah berat. Lepas tu kan, ni satu lagi yang saya dapat rasakan, apabila bermain game terlalu lama, Blade Shark 5 Pro ni rasa dia lebih panas sikit daripada ROG Phone 6. Tapi pendek kata kan, kedua-dua telefon ni sebenarnya lebih panas daripada telefon biasa bila bermain game. Memang terlalu tinggi kot prestasi Snapdragon 8 Gen 1 ni. Jadi penting juga ada kipas penyejuk kalau nak main game lama-lama. Tapi kan, kalau anda nak lebih jimat, anda boleh dapatkan Blade Shark 5 yang bukan Pro tapi dia ada kuasa Snapdragon 870. Hampir semua perkaranya sama je dengan Blade Shark 5 Pro ni. Tapi harga dia dekat RM1,000 lebih murah. Dia bermula daripada RM2,299 dengan RAM 8GB dan juga storan 128GB. Tapi kan, kalau dengan RAM sama 12GB dan storan 256GB, harga dia baru RM2,699. Murah RM1,000 daripada Blade Shark 5 Pro. Anda jimat RM1,000 dan anda boleh dapat pengalaman yang hampir serupa dengan versi Pro. Walaupun prestasinya macam kurang sikit, tapi ia masih dapat memainkan tetapan grafik pada tahap tertinggi. Apa dia? Poco F8 GT lagi murah dan lagi tinggi prestasi dan ada butang fizikal. Macam dalam review saya sebelum ni, Poco F8 GT ni dia terasa terlalu plastik dan butang dia rasanya tidak padat, tidak padu. Rasa bergoyang-goyang tekan butang tu. Jadi, main game di Blade Shark 5 ni lagi sedap daripada Poco F4 GT. Jadi macam mana? Anda setuju tak dengan ulasan saya? Kalau anda ada pendapat lain, boleh tinggalkan dalam ruangan komen di bawah ni ya. Lepas tu, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Apa pula benda yang anda nak saya review lepas ni? Oleh itu, kita jumpa lagi dalam video kami yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.